Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu isu yang paling hangat. Terdapat satu gerakan yang dikabarkan untuk menggulingkan HJJ sebagai Ketua Menteri. Terdapat beberapa adun kononnya telah mencukupkan parti Warisan, dan Warisan sendiri telah mendakwa mereka cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Dan pada akhirnya sidang media yang kononnya adalah sidang media Warisan, namun dilihat Presiden Warisan tidak hadir pada sidang media itu dan menjadikan majlis ataupun hotel yang telah ditempah menjadikan tempat itu sebagai bukan sidang media tetapi majelis minum teh. Nah, oke lah, yang penting jadi majelis. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Anda semua memang terbaik. Hari ini tuan-tuan dan bapak semua, setelah kita lihat, kita mendengar dakwaan daripada Warisan bahwa mereka mempunyai kerusi yang cukup, mempunyai cukup majority membentuk kerajaan, dan orang kata adakah HJJ akan letak jawatan. Tiba-tiba satu berita susulan, 11 adun dari UMNO tak sokong guling HJJ. Sekurang-kurangnya 11 daripada 17 ahli Dewan Undangan Negeri adun daripada UMNO dikatakan menolak kerjasama dengan parti Warisan ataupun Warisan dalam cubaan mereka untuk membentuk kerajaan negeri Sabah yang baru. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan semua, tiada pun adun yang telah menyokong Warisan, mencukupkan Warisan sebenarnya. Adakah ini hanyalah angan-angan daripada Presiden Warisan Shafie Apdal, di mana beliau mendakwa mempunyai majority, namun tiba-tiba beliau tidak hadir sidang media, dan sidang media yang sepatutnya diadakan jadilah pula majelis minum teh saja. Jadi tuan-tuan dan puan semua, setelah 11 adun ini, 11 adun daripada UMNO tak sokong guling HJJ, adakah sebenarnya HJJ akan kekal sebagai Ketua Menteri Sabah hari ini? Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, dalam pada masa yang sama saya juga nak berkongsi dengan kamu, apakah status Bung Mokhtar yang dilihat menyokong Shafie Apdal sebagai presiden, menyokong Shafie Apdal Presiden Warisan itu untuk membentuk kerajaan di Sabah. Adakah hanya Bung Mokhtar sendiri? Nah, manakala 11 adun ini pula telah membuat pengakuan bahwa mereka enggan memberikan sokongan kepada Warisan. Sebaliknya kekal menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri, yaitu Datuk Seri HJJ Noor. Tuan-tuan dan puan semua, satu yang diinginkan oleh rakyat adalah kestabilan politik. Jadi kestabilan politik adalah satu yang paling diminta rakyat. Baru saja dibentuk kerajaan perpaduan hari ini, takkanlah di Sabah tiba-tiba lagi nak tukarkan tuan-tuan dan puan semua. Jadi sekiranya Anda sokong dengan kenyataan hari ini, di mana 11 adun ini mengekalkan sokongan mereka, Anda boleh komen di bawah saya sokong. Sekiranya tidak, Anda juga boleh komen saya tidak sokong. Jadi dalam pada itu tuan-tuan dan puan semua, Bung Mokhtar, bagaimana pula dengan Bung Mokhtar? Adakah Bung Mokhtar yang hanya menyokong Warisan, tetapi 11 adun ini tidak menyokong Warisan? Apa akan jadi kepada Bung Mokhtar? Adakah beliau akan hilang kepercayaan daripada 11 adun tersebut dan juga kepada rakyat? Ataupun mungkin beliau yang coba menggulingkan HJJ, tetapi beliau pula yang sebaliknya digulingkan? Oke tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sentiasa menyokong channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini
tujuan saya membuat video ini untuk membahas isu ini sebagai pemerhati politik di Malaysia. Saya amat geram dan marah sedikit. Terdapat satu kenyataan di media yang menyatakan kerajaan akan bertukar lagi pada masa yang terdekat. Menurut seorang pemimpin di Malaysia, pemimpin politik, beliau berpendapat, kita berdepan risiko untuk kerajaan bertukar lagi. Sekiranya Anda mendengar kenyataan ini di depan mata kamu, apakah komen Anda? Kita sebagai rakyat Malaysia, satu tujuan utama politik di Malaysia adalah untuk distabilkan. Saya sebagai pemerhati politik sangat geram sekiranya tiba-tiba kerajaan bertukar lagi. Bukan bermaksud saya ini penyokong setia Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyokong setia Pakatan Harapan, penyokong kerajaan perpaduan hari ini. Tidak. Saya juga tidak membenci Perikatan Nasional, tidak membenci Muhyiddin Yassin, tidak membenci Azmin Ali, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, dan semua pemimpin-pemimpin di Perikatan Nasional. Saya juga bukan pengikut Barisan Nasional, tetapi apakah relevannya sekiranya tiba-tiba kerajaan yang kita lihat berdiri teguh hari ini tiba-tiba ditukar lagi? Sebelum saya meneruskan hujah hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk share video ini kepada seluruh Malaysia, supaya mereka juga tahu tentang perkara yang ini. Perkara ini pasti sangat serius. Satu, saya nak minta saudara-saudara yang menonton video ini untuk komen. Adakah Anda setuju kerajaan ditukar lagi pada masa terdekat? Sekiranya Anda setuju, komen di bawah saya setuju. Sekiranya tidak setuju, komen hashtag jangan tukar kerajaan lagi. Bukan bermakna saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kestabilan politik yang dicari di mana? Adakah sudah tercicir, termasuk di kolam, termasuk di laut, di mana-mana? Sebab rakyat Malaysia mahu kestabilan politik. Itu yang menjadi teras utama. Jadi kenyataan seorang pemimpin ini yang menyatakan kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi. Adakah bermaksud Anwar Ibrahim yang baru sahaja menjadi Perdana Menteri dan yang sudah kita lihat ada pembangunan-pembangunan yang bakal dilakukan, pembaharuan bakal dilakukan, yang kita lihat impaknya semakin hari semakin memberi respon, memberikan kelebihan, kebaikan kepada rakyat Malaysia, kepada negara. Bukan sahaja kepada ekonomi, tetapi kestabilan politik yang kita mahu semakin lama semakin dapat dicapai. Adakah benar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tiba-tiba akan ditukar lagi? Ini pasti satu kejutan besar di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan yang lain, menteri, timbalan menteri, dan semua kepimpinan pembangkang juga.